Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Salini bin Sulaiman. Saya Akmal Fauzi. Apa khabar tuan-puan? Kami daripada Jabatan Pertanian Malaysia akan berkongsi pada pagi ini dalam program Jom Tanam dalam subtopik kaedah penanaman sawi. So, pada pagi ini kami akan berkongsi tips dan kaedah-kaedah penanaman sawi yang mana selalu kita dihujani juga persoalan daripada masyarakat lah, public, di mana cik, kenapa saya tanam tak jadi, tangan panas, tangan sejuk, tangan hijau, macam-macam Rumah jadi tak ada tanah. rumah tak ada tanah, nak tanam macam mana. Rumah Jadi sendiri. ya betul Cik Akmal Ya, so hari ini kita akan kongsikan kepada tuan-tuan teknik penanaman teknik tanaman sawi, yang mana teknik yang mudah dan yang boleh dipraktikkan oleh orang ramai. Sebenarnya ada ke perkataan tangan panas, tangan sejuk ni Cik Akmal Oh. Sebenarnya tangan panas, tangan sejuk itu adalah tanggapan. Sebenarnya kami bersama-sama dengan anda untuk mengatasi masalah tangan panas, tangan sejuk. Jadi saya pun jiran-jiran pun cakap, saya tanam sayur memang tak jadilah, dia kata. Tanam mati, tak boleh harvest, mati. Kenapa sebenarnya? Sebenarnya apa yang kita perlu adalah tools dia. Tools ni apa benda? Tools ni adalah ilmu. Kita perlu ada ilmu untuk kita menanam. Yang kedua, kita perlu ada kemampuan dari segi membeli bahan-bahan yang teramat murah sebenarnya barang-barang ni tak sampai pun RM100 kita boleh menanam. Seterusnya latihan. Bila kita ada ilmu, kita cuba buat mengikut SOP ataupun mengikut kaedah-kaedah yang telah dikongsi oleh kami nanti kemudian Seterusnya, bila kita dah buat, cuba praktis sehinggalah kita mahir, insya-Allah. Daripada tangan panas, kita dah boleh jadi tangan sejuk. Sementara kita teruskan kepada aktiviti penanaman Cik Akmal apa biasanya jenis sawi yang ada di pasaran ni, sawi apa Cik Akmal biasa? Okey, sebut sedikitlah sebelum permulaan ni, yang mana kita akan sentuh juga nanti dekat keperluan input macam sawi yang terdapat di pasaran kita sekarang Cik Salini yang biasa kita nampak, kita dengar seperti sayur sawi hijau, sawi batang putih ataupun pok choy, sawi mini, antara sawi-sawi dan juga sawi bunga yang terdapat, variety-variety yang terdapat di pasaran kita Betul Cik Akmal jadi sebenarnya sawi ni adalah antara sayuran daun yang paling tinggi permintaannya. Masuk tajuk kita pada pagi ini, kaedah penanaman sawi, yang mana hari ini kita akan terangkan, saya dan Cik Salini akan menerangkan dua kaedah penanaman, iaitu satu kaedah yang mana menyemai dahulu kaedah semayan menggunakan tray semayan, dan yang kedua yang akan saya terangkan iaitu kaedah tabur terus. Sebelum kita mendemokan kaedah-kaedah tersebut, saya akan terangkan sedikit keperluan barang-barang yang kita nak pakai pada keperluan yang kita nak pakai untuk menanam pada pagi ini Okey. Yang pertama, kita pergi kepada keperluan tanaman. Yang ini sangat penting tuan-tuan sebab ramai yang bertanyakan macam mana kita nak menanam. Soalan yang biasa diajukan, saya duduk di bandar, rumah tak ada tanah, tak ada kawasan bertanah, tak boleh nak bertanam. Saya duduk di bandar, rumah di atas pangsapuri dan kondominium, suka menanam tapi tak ada pilihan nak menanam. Semua masalah tu dapat diatasi dengan menanam menggunakan kaedah, menggunakan bahan, menggunakan bekas tanaman. So saya akan terangkan pada tuan-tuan satu demi satu berkenaan dengan keperluan tanaman juga Okey, saya akan sentuh keperluan tanaman. Tanaman kita membesar memerlukan beberapa faktor, iaitu cahaya, air, baja dan medium serta udara, iaitu CO2 yang mana keperluan tadi digunakan untuk proses fotosintesis. Maksudnya kalau tak ada keperluan tadi, mungkin pokok-pokok kita akan menunjukkan simptom terbantut ataupun kekurangan nutrien. So
masuk pada topik kita pada pagi ni, keperluan bahan ataupun input untuk menjalankan penanaman sayuran. Okey. Yang pertama, apa yang kita perlu ada? Ya. Okey, kalau tuan-tuan dekat rumah tu, cuba tengok dekat dapur tuan-tuan, ya. Saya percaya mesti ada tong minyak, ya. Contoh yang saya bawa, tong minyak ataupun tong air yang sudah digunakan, ya tuan-tuan, ya. Yang mana tuan-tuan boleh menggunakan bekas yang terbuang ataupun kita semula ni untuk dijadikan sebagai pasu ataupun bekas tanaman kita, ya. Yang kedua, ya, tengok, ya, kalau tuan-tuan nak beli beli ikan ke buah-buahan ke kan, ataupun bekas polystyrene pun boleh digunakan sebagai bekas tanaman yang mana kita boleh tanam di kawasan rumah kita. Contoh tadi, kalau kata rumah yang tak ada tanah ataupun rumah tinggi tadi, kat mana kita boleh menanam, ya? Di kawasan balkoni ataupun kawasan dapur tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sekarang tak ada alasan tak boleh menanam tuan-tuan, ya. Semua tu dah dipermudahkan. Betul Cik Zaini, ya? Okey. Seterusnya, kalau tak ada bahan-bahan tadi, tuan-tuan boleh gunakan, ya. Macam ni, tuan-tuan boleh beli di kedai-kedai input pertanian, kita panggil traf tanaman ataupun bekas tanaman. Ya, kalau kata kita nak tanam banyak ataupun dalam kuantiti yang banyak, kita boleh pakai bekas yang agak besar. Dan juga kalau kita tengok kat rumah kita tu ada pasu lebihan, sebagai contoh pasu bunga, tanah ada tapi pokoknya tak ada, pun boleh digunakan sebagai bekas tanaman. Okey. Yang kedua, kos tadi Cik Akmal. Okey, saya terlupa. Terima kasih Encik Salini. Ya, okey, contoh kalau kita perlu beli, ya, sebagai contoh traf tanaman ni, ya tuan-tuan, ya. Traf tanaman ni harga dia lebih kurang dalam RM30. Ya, kalau tuan-tuan di musim PKP ni, kalau susah nak dapat, ya, kita maklumkan teruslah. Tuan-tuan boleh dapat di belian di atas talian ataupun online, ya. Belian atas talian online ataupun, ya, kedai-kedai hardware pertanian yang membekalkan alatan pertanian, dia akan buka pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. Tuan-tuan boleh dapat, ya. Contoh kalau tuan-tuan nak beli tanah ke ataupun input-input pertanian ke, masih lagi boleh didapati. Okey, keperluan yang kedua, ya, tadi bekas tanaman, kita dah tengok ada kat dapur apa semua boleh digunakan, ya. Yang kedua, media tanaman. Media tanaman, kalau tuan-tuan tengok dekat atas meja ni, dalam pasu ni saya dah sediakan media tanaman, ya. Media pasuan, yang mana media yang saya gunakan adalah campuran tanah campuran yang menggunakan nisbah 2:1:1, ya. Tanah campuran untuk pasuan, sesuai untuk digunakan untuk tanaman sayuran, daun dan sayuran buah. Ya, okey, nisbah tadi untuk makluman tuan-tuan adalah campuran daripada dua bahagian tanah, topsoil, yang mana topsoil tu digunakan fungsi dia memegang akar dan menyimpan air untuk akar. Yang kedua, bahan organik yang kita yang berfungsi sebagai sumber nutrien pada tanaman kita. Kita boleh guna seperti tinja haiwan, ya, seperti ayam, kambing, dan juga kita boleh guna juga kompos untuk sebagai bahan organik kita. Dan satu bahagian lagi ialah pasir yang berfungsi sebagai menyediakan ruang rongga pada ruang rongga dan pengudaraan kepada struktur tanah campuran kita. Okey. Mana nak dapat tanah campuran? Macam mana nak dapat tanah campuran? Tuan-tuan boleh dapati di kedai-kedai alatan pertanian kalau perlu belilah, ataupun kalau kawasan tuan-tuan tu mempunyai tanah yang tersedia, tuan-tuan boleh guna tanah yang tersedia tu, cuma campurkan lagi dengan satu bahagian pasir dan satu bahagian bahan organik. Okey, faham, ya? Kalau ada soalan boleh tanya terus, nanti kita akan cuba jawab. Saya dan Cik Salini akan cuba jawab. Okey, yang seterusnya, okey, ada soalan, ya, daripada Zohalmi Gambi. Semai benih dalam kulit telur, boleh tak boleh Cik Salini? Ya.
Dari segi kita refer balik kepada ni Cik Kemal terima kasih saudara Zulhilmi. Maknanya dari segi konsep asas dia untuk pertumbuhan tanaman, kita kena refer balik yang kita bagi tahu tadi, dia punya sifirnya macam mana. Perlu ada udara yang baik, air yang baik, cahaya yang baik, dan media yang baik, media tanaman yang baik. So sebenarnya kalau dalam kulit telur possible, tetapi kena buat sedikit modifikasi lah. Maknanya kita perlu ada air tak boleh bertakung banyak, kita perlu buat lubang-lubang supaya kalau air tu kita dah siram berlebih, dia akan keluar daripada takungan tadi lah. Kalau kita biasa tengok kulit telur ni ada jugalah yang gunakan daripada bahan terbuang. Kalau Cik Saimi pernah tengok, kita tengok orang semai apa, bawang dalam apa kita panggil tu, tempat telur tu. Kan? Itu kita biasa tengok. Okey. Boleh saya sambung tuan-tuan tuan-tuan dan puan-puan Okey. Seterusnya untuk sumber makanan pada pokok, kita syorkan tuan-tuan menggunakan baja lah So baja hari ni yang kita sediakan, salah satunya tuan-tuan boleh menggunakan baja sebatian, NPK green, dan juga baja atau baja organik dan kompos untuk digunakan sebagai sumber makanan tanaman tuan-tuan. Okey. Seterusnya benda yang paling penting. Kadang-kadang orang nak menanam semua barang ada, satu benda ni dia tak ada lagi. Sebelum tu saya ceritakan sedikit sebab Cik Salini akan ceritakan pasal kaedah semaian menggunakan tray semaian. So bahan yang kita perlukan, yang pertama ialah tray semaian. Okey, tuan-tuan tengok tray ni dia mempunyai lubang yang tersedia. Tuan-tuan boleh dapati tray semaian ni di kedai-kedai alatan pertanian. Sebagai contoh ni tray 200 lubang, sesuai untuk digunakan untuk benih-benih seperti sawi. Harga untuk dapatkan tray tersebut lebih kurang dalam 3 ke 4 ringgit untuk satu unit tray tersebut Dan media yang kita gunakan untuk semaian pada hari ini adalah ada 2 jenis. Satu peat moss, peat moss adalah media semaian, dan juga kalau kita tak boleh dapat peat moss ni, kita juga boleh menggunakan habuk sabuk kelapa. Yang mana kalau ni, kalau tuan-tuan pergi kat kedai pertanian, tuan-tuan boleh dapat dalam satu buni tu lingkungan RM10 lah, 5 ke 8 kilo Cik Sani kan. Lebih kurang dalam RM10 untuk satu beg So ini antara bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses penanaman pada hari ini. Dan paling penting untuk maklumat tuan-tuan, macam yang saya cakap pada peringkat awal tadi, benih tanaman. So hari ini kita akan tanam benih sawi. Ini antara benih-benih yang terdapat di pasaran tuan-tuan. Ini sawi mini ataupun sawi Jepun. Yang kedua pak choy putih, batang putih, sawi daun ataupun sawi hijau, dan juga satu lagi yang biasa ditanam oleh usahawan kita ialah sawi bunga tuan-tuan. Yang tu benih ni pun sama juga boleh didapati di kedai-kedai input pertanian. Ada orang tanya Jabatan Pertanian jual apa? Jual benih ke? Kita tak jual benih Cik Salini. Tak. Kita tak jual benih. Kita kalau ada input tu kita bagi pada usahawan-usahawan Betul ke ni Cik Salini? Betul. Okey. Benih okey. Okey, seterusnya rasanya tadi dari segi benih saya dah sentuh. Bahagian kita semula dah bagi tahu. Dah. Okey, tadi kita dah cerita pasal botol botol-botol terbuang apa semua sebagai bekas tanaman yang kita boleh guna pakai untuk penanaman. Okey, sekarang ni kita akan berkongsi berkenaan dengan kaedah semaian biji benih yang biasa kita praktikkan ada soalan daripada Siti Noraini Abdul Wahab. Terima kasih puan antara peat moss, kokopit dan sekam padi, mana yang lebih baik untuk dijadikan semaian ataupun campuran lebih baik? Okey, jawapannya kalau ikutkan media yang diguna pakai untuk semaian, kita syorkan tuan-tuan untuk anak benih, tuan-tuan guna peat moss.
yang terbaik. Yang mana Pitmos ni dia dah tersedia dari segi kelembapannya dan juga nutriennya. Ya. Okey, untuk Pitmos ni kita juga boleh gunakan untuk sayuran daun dan juga sayuran buah-buahan ya tuan-tuan ya. Okey, kalau ni kira pilihan ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada apa, dah tak boleh nak cari Pitmos, tuan-tuan juga boleh menggunakan apa ni? Habuk sabut kelapa tadi ya. Okey. Seterusnya kita akan kongsikan kaedah-kaedah semayan biji benih dan kaedah penanaman sayuran sawi ya. So saya serahkan kepada Encik Salini untuk berkongsi berkenaan dengan teknik penanaman semayan ya. Semayan di dalam bekas tanaman ya Encik Salini. Okey. Terima kasih Cik Akmal Ya. Untuk penanaman tadi sebenarnya kalau usahawan komersial ni maknanya biasa saya sentuh sikit Cik Akmal Boleh. Soalan tadi berkenaan dengan Pitmos dengan sabut. Pitmos ni harga dia agak mahal 30 ke 40 ringgit, 35 ke 45 ringgit lah satu guni. Yang mana harganya lebih kurang yang mana dia punya kapasitinya 70 liter 70 liter. Ini satu guni 70 liter. Besarlah tinggi ni 70 liter. Dan sabut ni dia murah. Harganya dalam 7 ke 12 ringgit satu guni. Sebabkan itu kalau usahawan yang buat secara komersial, dia akan campurkan Pitmos campur dengan sabut dengan rasio 1:2 ataupun 1:3 untuk mengurangkan kos. Okay, meningkatkan kecekapan, efisiensi. Tetapi sebenarnya Pitmos dan juga sabut yang paling baik adalah Pitmos, kerana Pitmos mempunyai nutrien yang telah pun disintesiskanlah semasa proses penguraian Okey, tetapi kalau kita tahu kaedah, dua-dua pun boleh guna, tidak ada masalah untuk percambahan. Okey. Untuk kaedah penanaman menggunakan tray semayan kalau kita lihat di pasaran sebenarnya ada pelbagai tray semayan. Okey, ada tray yang satu tray 25, ada yang 50 lubang. Lubang 25 apa 25 harga kan. Mahal tu jangan 25 lubang. Okey, ada yang 50, ada yang 70 lubang, ada yang 104 lubang, ada yang 200 lubang macam yang ini. Jadi untuk tanaman sayuran biasanya kita tanam dalam tray yang 200 yang 200. Tapi kalau tanaman sayur-sayur buah yang mana dia lebih besar, yang kita simpan lebih lama sehinggalah 25 hari sehingga 30 hari, biasanya kita tanam dalam tray 104. Ini tray 200 untuk sayur yang mana kita semai hanyalah dalam masa seminggu ke 10 hari sahaja. Jadi cepat peringkat semaiannya. Okey tuan-puan, jadi saya akan tunjukkan kaedah penanaman menggunakan tray semayan untuk sayuran sawi. Yang pertama bahan yang kita perlukan tray ni lah, yang tray 200. Lepas tu kita perlu media. Media ni kita guna Pitmos ataupun sabut. Okey. Yang pertama saya tunjuk penggunaan Pitmos. Apabila kita masukkan Pitmos ke dalam tray semayan, okey, pastikan kita padatkan kita padatkan. Okey, jangan ditabur sahaja dan tidak dipadatkan. Ini adalah satu tips kepada anda semua. Kenapa bila tanam tak jadi? Kenapa bila tanam fail? Tips pertama pada pagi ini adalah apabila kita memasukkan bahan semayan kita ni tidak dirapatkan. Okey, tidak dirapatkan. Okey, kenapa? Kenapa kena rapatkan? Okey. Kenapa perlu kita rapatkan? Kerana kalau kita tak rapatkan, nanti dia punya akar bila kita nak cabut, dia tidak akan bercantum seluruhannya. Jadi bila kita rapatkan, dia akan melilit dan dia akan boleh cabut. Bila kita tak rapat, kebiasaannya akar akan terurai dan akan putus. So dia tidak akan solid sebagai satu set. Okey. So tekan tuan-puan tekan. Okey. Ini ada contoh telah kita buat. Kita ratakan. Okey, masukkan, ratakan, tekan. Okey.
Kan. Okey. Lepas tu barulah kita tabur secara ringan di atas permukaan. Tabur secara ringan dah rata kan. Okey. Nampak tuan-puan Okey. Okey. Selesai penyediaan media untuk Pitmos. Begitu juga dengan sabut. Sabut ni adalah sabut halus yang mana daripada guni yang kita dapat kita dah tapis kita tapis halus supaya dia adalah berada sama rata dan peroi di dalam tray semayan kita. Okey, halus Okey, ini telah ditapis lah sebenarnya tuan-puan Kebiasaannya kalau kita beli sabun ni dia datang dengan fiber serat Cik Salini betul. So kita kena asingkan lah benda tu. Baru boleh guna untuk sebagai semayan Ya. Okey. So kita padat-padatkan. Okey. Contoh semayan tuan-tuan Okey. Dan selepas kita dah padatkan, kita tabur secara ringan di atas permukaan. Okey. Okey. So nampak ya tuan-puan Itu satu tips yang pertama. Okey. Yang kedua adalah kita mana kita punya straw kita. Mana kita punya ni. Menyediakan tanaman. Kita buat lubang tanaman. Okey, lubang tanaman ni kita boleh guna pelbagai perkara lah. Contoh lidi boleh guna. Apa lagi Cik Akmal apa lagi? Straw tanaman boleh guna. Ataupun kalau kita ada setengah yang guna fertigasi tu, dia ada dripper ataupun penitis. Penitis tu boleh digunakan untuk kita buat lubang tanaman. Okey, tips yang kedua. Tips yang kedua pada hari ini, jadi tuan-puan beruntung bersama-sama dengan kita pada hari ini, kita bagi tips kenapa tangan panas bukan tangan sejuk. Kenapa semai tak jadi? Kadang-kadang bila kita semai, jangan kita buat lubang dalam sangat. Dalam sangat menyebabkan kadang-kadang benihnya lambat tumbuh dan tak tumbuh langsung. Jadi kita bila kita buat lubang, pastikan hanyalah maksimum 1/3 daripada ketinggian tulang kita ni. Ketinggian tray kita. Ataupun lebih kurang 1 inci saja. 1 inci saja daripada permukaan. Okey, 1 inci saja. Okey. Okey. Seterusnya kepada Pitmos sama juga. Kedalaman ni sesuai Jangan terlampau dalam Cik Salini Ya betul Cik Akmal. Okey. So kita dah buat lubang. Seterusnya kita masukkan benih Cik Akmal. Okey. Masukkan benih. Satu lubang, satu benih Cik Salini Kalau termasuk dua pun tak ada masalah. Tak ada masalah Okey, boleh dihalalkan. Pasal benihnya kecil tuan-puan, 1 gram lebih kurang 500 biji. 1 gram 500 biji. Jadi kalau tuan-puan dapat benih daripada jabatan tu, memang nak tanam dekat halaman rumah tu memang berlebih-lebih lah. Halus tuan-tuan. Halus Satu lubang, satu biji ataupun 2 biji Masukkan. Kaedah yang sama juga untuk media yang menggunakan Pitmos tuan-tuan Okey, contoh. Apa langkah seterusnya Cik Salini? Langkah seterusnya adalah kita ratakan. Ratakan. Okey, ratakan, tak perlu padatkan, ratakan saja. Okey. Cik Akmal, dah diratakan. Okey, next kita siram. Lakukan penyiraman. Okey, saya turunkan bang-bang Okey, turun. Mana kita punya penyembuh bertekanan rendah. Okey. So, tips yang ketiga tuan-puan hari ni saya nak bagi. Saya dah buat Encik saya dah buat. Saya dah buat media semayan, saya dah guna tray, saya dah semai ikut kaedah. Tetapi kenapa bila semai tak tumbuh juga? Okey.
Kenapa semai tak temu juga? Nanti saya share kan. Okey, tak apa. Kita tunjuk. Okey, kaedah selepas kita dah semai, kita siram dengan penyembur bertekanan rendah lah ni. Okey, kalau tinggi tu kita pakai enjin, pakai petrol ataupun pakai bateri Okey. Sembur. Kita juga boleh menggunakan watering can je sini Watering can. Watering can pun boleh guna. Okey. Ini contoh. Ini contoh lah. Ataupun kita guna watering can. Tapi tak basah lah tempat ni lah. Sini. Okey. Okey, contoh Okey. Dan tips yang ketiga saya nak bagi pada hari ni, sekiranya kita ni ada yang tanya, "Cik, berapa banyak air nak bagi?" Berapa kali air nak bagi? Berapa kali? Okey. Jadi kita boleh gunakan dulang dulang. Contoh macam ini Okey. Dan dimasukkan air di dalam dulang lah. Air dulu. Kita angkat dulu. Okey. Okey, kita masukkan dalam dulang. Okey, masukkan tray. Letakkan tray tadi di atas dulang tersebut. Sepatutnya dulang ni lebih besar daripada tray lah. Tapi sebagai contoh lah. Contohlah. Okey. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan kat rumah boleh nampak dan faham. So, kalau kita rasa kita tak tahu berapa banyak air kita nak masuk, berapa banyak air kita nak siram, kita guna dulang semayan. Pasal apa guna dulang semayan? Dulang ni nanti, dulang air ni nanti dia akan menyediakan air yang sesuai kepada kita punya tray semayan, dan dia akan bergerak secara kapilari lah ke atas setakat mana yang diperlukan oleh kita punya sabut ataupun pitmos kita ni nanti. Jadi dia adalah berapa lama kita letak, lebih kurang 5 minit biasanya memadai lah. Memadai. Yang penting bila kita letak di sini, kita akan lihat air dah mula basah, membasahi permukaan, dah cukup. Cik Akmal siraman. Okey, cukup siraman. Okey. Jadi saya ingin tekankan lagi sekali tips yang ketiga tadi, kenapa saya tanam, saya semai tak tumbuh. Semai tak tumbuh ni kerana biasanya bila kakak-kakak, adik-adik dekat rumah tu spray ayah tambah lagi cara tani contohnya. Okey, dekat rumah bila dia spray, dah tanam dah ni, spray hanyalah membasahi permukaan sahaja, tak basah sampai ke dasarnya, menyebabkan akar nanti tak dapat kelembapan sesuai, tak ada air, tak cukup air. Sebab itu bila kita tak tahu, kita rendam macam gini, dia akan selamat. Pasal apa? Dia akan naik daripada atas sampai ke permukaan. Nampak permukaan dah basah, memadai untuk kita pindah. Okey. Jelas tuan-puan Jadi ingat, bila sembur pastikan basah sampai ke bawah. Kalau kita sembur guna penyembur, basah sampai ke bawah. Kalau tak basah, biasanya itulah kegagalan berlaku. Okey, Cik Salini terdapat beberapa soalan ni Cik Salini yang kita kena jawab. Okey, sebelum tu Cik Akmal tak habis sikit, saya habiskan. Selepas kita dah basahkan, kita akan kita akan tutup dengan plastik hitam lah. Ini pun salah satu teknik juga untuk bagi percambahan benih itu cepat sebenarnya. Ya, betul. Okey, kita akan tutup dengan plastik hitam. Okey, tuan-tuan boleh buat di rumah lah, supaya dan kita letakkan di tempat yang terlindung daripada cahaya matahari. Berapa lama tu Cik Salini? Satu malam je Cik Akmal. 24 jam biasanya benih sawi ni dia akan terus bercambah. Nampak putih semua dekat atas. So kita dah boleh buka pelindung ni dan dedahkan kepada matahari pagi. Okey, petangnya tengah hari ke petang terlindung daripada matahari, tapi paginya dapat matahari yang cukup. Baik. Okey, soalan Cik Salini tray tu daripada Encik Firdaus Barkawi. Tray tu biasa orang panggil apa? Tuan-tuan. Okey, biasanya saya jawab aja ni. Boleh. Okey, tray tu kalau kita beli dekat kedai alatan pertanian ataupun input pertanian ni, kita boleh cakap pada pembekal tersebut tray semayan. Yang mana tray semayan ni macam Cik Salini cakap, dia ada pelbagai jenis saiz. Saiz tu mempengaruhi lubang. Ada yang 25 lubang, ada yang 86 lubang, ada yang 104 lubang, ada yang kita guna pada hari ni
tray semayan 200 lubang. Ha. Yang mana harganya sekitar RM3.50 ke RM4 Ya, ya. betul. Okey. Ada soalan lain? Sementara tu Cik Akmal, kenapa kita tutup dengan plastik hitam? Yang pertamanya adalah untuk kita mengekalkan kelembapan lah. Ya. Mengekalkan kelembapan dulang semayan kita ataupun tray semayan kita. Yang kedua adalah kita nak bagi sedikit heating supaya nak push dia supaya dia cepat bercambah. Okey tuan-puan lepas dia dah bercambah, kita buka tray semayan kita. Kalau apa berlaku kalau lambat buka? Kalau tak didedahkan cahaya yang apa sepatutnya macam mana tu? Okey. Apa berlaku kalau cik saya lupa lah sahabat stesen 2 hari 3 hari baru buka, apa akan jadi Jadi apa akan berlaku tuan-puan? Kita punya benih masih lagi hidup. Cuma dia akan bengkang-bengkok. Dia akan jadi panjang. Pasal apa dia nak cari matahari tak dapat cahaya. Dan nanti dia akan kalau dah sampai 3 hari biasanya benih tu dah tak cantik dah terbantut Biasanya 2 hari tu boleh lagi. Okey, soalan seterusnya, kalau tak letak tray, kalau tak letak tray, berapa kali siraman setiap hari? Oh, tak letak tray dalam semayat. Oh ya, tu tray semayan. Okey, cik Sani boleh tolong. Okey, kalau kita tak letak tray, kita siram biasanya kita apa benda pun kita nak bagi kepada tanaman kita, sebenarnya konsepnya kita kena lihat basah ke tak basah, lembab ke tak lembab. Tetapi commonnya adalah kita bagi pada waktu pagi dan juga petang lah Pada waktu pagi pukul 8 pagi kita siram 1 kali, dan petang dalam pukul 3 kita siram lagi 1 kali. Okey. Harap jawapan soalan tuan-tuan ni dijawab ya. Tapi kalau waktu hujan Cik Akmal kadang-kadang media kita basah. So kita tengok lembab, tak payah kita bagi. Itulah sebenarnya pertanian suatu benda yang satu sains ataupun suatu seni jugalah. Maknanya kita kena tengok keadaan pokok Cik Akmal tengok keadaan media, tengok keadaan cuaca. Jadi benda-benda ginilah kita kena fikir. Betul. Okey, soalan seterusnya daripada Encik Rizwan Nadri. Betulkah biji benih kena rendam dulu? Benih yang tenggelam. Ini pun boleh. Niha juga ni persoalan daripada usahawan-usahawan kita. Ya, betulkah benih yang tenggelam kita semai dan timbul kita buang? Betul. Biasanya memang gitulah. Kalau kita nak identify, kita nak kenal pasti adakah benih ni benih yang hampa atau benih yang tak elok dengan benih yang elok. Maknanya kita rendam dahulu Kita rendam, and then yang mana yang tenggelam itu adalah yang kita ambil, dan timbul tu benih yang hampa lah. Itu kita keluarkan, kita buang lah sebenarnya Okey, tetapi kalau kita dah biasa macam contoh usahawan pertanian, dia dah tahu dah kalau benih-benih mana yang bagus tak bagus, dia dah biasa pakai. Kalau growth germination rate dipanggil ataupun peratus percambahan berapa persen kalau pakai katakan panah merah ke, lekat ke, GWG punya benih. So dan nama dia dah ada coding dia 102, 103, 104. Dia dah tahu dah, dia ada confidence. Contoh macam ginilah, kita semai boleh dikatakan 95% atau 90% hidup. Tanpa kita rendam dahulu. Tetapi kalau bagi yang kita terima benih contohnya yang tidak ada stiker, tak ada label, tak tahu daripada mana, kita kena buat proses rendaman dahulu. Pasal apa? Mungkin ini daripada kita sendiri yang benih kita buat sendiri. So kita kena proses rendaman. Pasal itu tidak teruji secara makmal. Betul Cik Akmal Betul. Okey, soalan seterusnya daripada Rose Haizul Rubahwati. MS Puan Rubahwati. Okey, letak luar rumah kena cari matahari. So tadi kita dah berkongsikan antara keperluan tanaman. Tanaman perlukan cahaya matahari. Macam Cik Salini cakap tadi puan, selepas benih ni bercambah, selepas 24 jam kita perlu dedahkan semayan ni ke cahaya matahari pagi. Ya, pagi sebelum pada waktu. Untuk peringkat awal ni jangan dedahkan terus Cik Salini sebaik-baiknya dedahkan pada waktu pagi. Lepas tu tengah hari kita boleh letakkan di tempat yang redup seketika, dan keesokan harinya barulah kita akan dedahkan ke cahaya matahari secara terus. Saya bagi pencerahan Cik Akmal contoh daripada kita tutup tadi selepas kita dah siram, tutup, dan kita letakkan di tempat yang terlindung pada cahaya matahari supaya nak kekalkan kelembapan dia. Selepas 1 malam
Lepas 24 jam kita akan lihat benih-benih dah bercambah, dia akan keluar bercambah putih-putih, nampak putih dekat atas ni. So maknanya kita buka dan kita letak di tempat-tempat yang terlindung daripada cahaya matahari secara terus. Contoh kita boleh letak dekat kaposh. Kaposh maknanya kaposh ada cahaya tetapi tidak ada persen. Maknanya contoh macam tu lah. Jangan terledak kepada cahaya. Pasal dia baru keluar tunas dia, very sensitif pada cahaya. Maknanya dia masih manja lagi lah Cik Akmal. Jadi tak boleh kena cahaya matahari tengah hari panas semua, nanti dia akan terbakar dan stunted lah. Terbantu. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. Kaedah yang kedua, ni pun dah ada yang bertanya daripada Ahmad Zawawi Abdul Karim, Cik Ahmad Zawawi Abdul Karim. Sawi kita boleh tabur terus tanah, okey tak? So saya akan jawabkan. Yang itu topik yang saya akan kongsikan pada tuan-tuan semua. Yang mana tadi Cik Salim dah terangkan kaedah semayan menggunakan dulang semayan. Dan yang kedua, teknik tabur terus. Yang mana teknik ni tuan-tuan, kita boleh praktikkan kalau kita nak tanam sawi dalam bekas yang kecil. Contoh pasu tu ataupun bekas kita semula tadi, macam bekas air apa semua tadi. So kita boleh praktikkan kaedah ni, kaedah yang Cik Salim ni terangkan tadi. Ataupun kalau kita nak maksimumkan penggunaan benih, Cik Salim, kalau kita nak buat berskala besar, so disyorkan tuan-tuan semai menggunakan kaedah semaian tray tadi. So kalau kita kat rumah, kalau tuan-tuan nak semai terus, boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh, tapi disyorkan tuan-tuan dan puan-puan kalau ada bekas yang lebih besar. Sebagai contoh yang saya guna pada hari ini, kraft tanaman. Tuan-tuan juga boleh gunakan semaian terus dalam bekas polistiren ni. Ataupun tuan-tuan juga boleh menggunakan batas. Kalau kawasan rumah kita tu ada sedikit kawasan bertanah, tuan-tuan boleh bangunkan batas. Biasanya kalau batas kita akan guna kalau apa dia punya, kita panggil saiz batas. Saiz batas yang disyorkan 1 meter lebar kali mengikut panjang yang ada kat tempat tuan-tuan. Tinggi antara 25 ke 30 cm tinggi, itu kalau batas. Tapi kalau kata tuan-tuan menggunakan bekas tanaman, contoh tray semayan ni, apa langkah-langkah yang tuan-tuan perlu buat? Saya akan terangkan sekarang. Boleh Cik sini? Boleh. Okey. Teruskan Cik Akmal. Langkah pertama, kita mesti perlu ada bekas tanaman. So hari ni kita ada draft tanaman, dan tuan-tuan boleh guna tadi bekas polistiren ataupun di atas batas. Okey. Langkah kedua, masukkan tadi tanah campuran yang kita cakap, kepuluhan tanaman tadi, tanah campuran untuk pasuan dan tanaman sayuran. Kita gunakan nisbah 2:1:1 tadi, yang mana dua bahagian tadi tanah atas, satu bahagian bahan organik, satu bahagian lagi pasir. Masukkan ke dalam bekas tanaman. Kalau kita beli pasu ataupun trough ni, dia ada satu level ataupun penanda takat mana tanah yang kita perlu isi. Kalau tuan-tuan tengok ni, ni paras dia. So tuan-tuan boleh ubah mengikut keperluan bekas yang tuan-tuan guna. Jangan terlampau penuh tuan-tuan. Bukan apa, nanti apabila kita nak buat semaian dan juga siraman, kita kuatiri meja kita ni akan keluar daripada bekas dia. Okey. Seterusnya, buat alur ataupun baris. Kalau tuan-tuan sambil-sambil ni tu, guna jari pun boleh ataupun bahan-bahan lain, buat alur mengikut keperluan kita lah. Kalau kata tray ni rasa kita boleh muat lebih kurang dalam 15 ke 20 pokok sawi sebagai contoh. So kita perlukan lebih kurang dalam 2 alur. Buat alur macam ni. Langkah seterusnya selepas alur dibuat ataupun baris dibuat, okey, barulah kita yang ini yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan, kita nak buat semaian biji benih. Semaian biji benih. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, biji sawi ni terlampau halus. Kaedah yang saya akan tunjuk ataupun praktik ataupun kongsikan pada tuan-tuan pada pagi ini adalah kaedah untuk menjarangkan biji benih. Apa bahan-bahan dia? Kita menggunakan
pasir halus. Pasir halus dengan nisbah 1:30. Maksudnya satu tu bahagian benih, ya. Benih. Contoh hari ni saya guna sudu. Untuk makluman tuan-tuan, saya dah kira siap-siap dalam bekas ni 30 sudu Pasir. 30 pasir. Sorry, minta maaf. Okey, 30 pasir 30 halus. 30 sudu pasir halus dimasukkan dalam bekas ni. Okey. So seterusnya kita masukkan ke dalam bekas yang lebih besar, dan kalau boleh bekas yang seperti mangkuk macam ni, lebih mudah untuk kita menggaul dan untuk kita pegang. Okey. Seterusnya kita masukkan pula satu sudu. Ini yang dikatakan 1:30. Satu bahagian benih dan 30 bahagian pasir. Tujuannya tadi tuan-tuan, penggunaan pasir ni untuk fungsi dia untuk menjarangkan biji benih yang kita tanam. Okey. Benih apa lagi yang sesuai untuk kita gunakan kaedah macam ni? Contoh benih kailan ataupun benih bayam. Yang mana benih bayam tu lagi halus. So tuan-tuan kena tingkatkan lagi nisbah pasir tadi. Kalau kata benih sawi ni 30, mungkin bayam kena 40 ataupun 50 pasir. Ya. Okey. Untuk benih kangkung perlu ke tak perlu? Kalau benih kangkung tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan taburlah satu-satu. Sebab apa? Benih kangkung tu dia besar, ya. So kita boleh tabur sebiji-sebiji. Okey. Kita pergi langkah seterusnya. Cik saya ni, ya. Okey, kita perlu gaulkan pasir bersama benih tadi secara rata. Okey, tuan-tuan tengok, ya. So akan nampak penjarangan biji benih dekat situ, ya tuan-tuan. So kita gaul rata. Gaul rata. Okey, nampak ya tuan-tuan, ya? Dan kita ambil sedikit pasir tadi, lebih kurang segenggam pasir kita guna, kita taburkan mengikut alur yang kita sediakan tadi, ya. Okey. Kalau boleh laju sikit. Sekali. Okey, lepas tu baris yang kedua kita tabur. Yang ini kaedah semayan tabur terus tuan-tuan, ya. Bukan tak boleh tabur terus benih kat dalam alur ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tabur silap-silap, kalau bekas ni perlukan lebih kurang dalam 20 pokok jadi 200 pokok, ya. So pembaziran dari segi apa? Pokok-pokok ni nanti dia akan tumbuh, cuma dari segi pembesaran dia akan terganggu. Ada yang besar, ada yang kecil, so tak sekata. So untuk langkah awal yang perlu kita ambilkan, kita buat penjarangan benih pada peringkat awal. Okey. Seterusnya, ya, selepas kita dah tabur tadi Cik Sari ni, ya, kita tutup alur kita ataupun baris kita tadi. Tutup, ratakan, dan kemudian apa yang kita perlu buat, ya, tuan-tuan perlu lakukan siraman. Macam tadi, konsep yang sama, teknik yang sama. Selepas kita dah menyemai benih, kita perlu menyiram, ya. Saya gunakan waktu ni sedikit. Okay, ini contoh siraman yang kita buat. Dia basah dah. Okay. So selepas menyemai, kita boleh macam teknik yang Cik Sali ni ajar tadi pun sama. Untuk mempercebatkan pertumbuhan biji benih, tuan-tuan kena gelapkan. Suasana benih tadi tu kena digelapkan untuk mendapatkan, satu tadi meningkatkan suhu Cik Sali ni, ya. Yang kedua mengekalkan kelembapan media tadi, dan seterusnya mempercepatkan pertumbuhan benih sawi itu tadi. Okey, berapa lama? 24 jam. Selepas 24 jam, kebiasaannya tuan-tuan, ini maklumat penting, kebiasaannya benih yang baik dia akan bercambah pada hari kedua dan ketiga, ataupun dalam masa 24 jam ke 48 jam. Selepas dia bercambah macam semayan ni, tuan-tuan boleh buka, lakukan siraman pun sama. Boleh buat siraman pada waktu pagi dan waktu petang. Selepas dia dah mula bercambah, kita boleh dedahkan ke cahaya matahari. Okey. Ada yang saya tertinggal Cik Sally ni? Okey. Penjarangan lah.
Okey. So Tanaman. penyarangan tu kita nak teruskan di topik ni ya. Ya, terus. Okey. Selepas saya tambah sikit tuan-tuan, minta maaf. Selepas 5 hari ataupun benih sawi kita tumbuh 2 helai ke 3 helai daun. Kita boleh membuat penjarangan jika anak sawi kita masih lagi rapat. Okey, penjarangan tu macam mana kita nak buat? Okey, kita kena alihkan pokok-pokok yang rapat tadi ke bekas yang lain. Sebagai contoh, pasu. Kalau ada pasu lebih tu, tuan-tuan ubah ke pasu lain. Jangan buang anak pokok tu membazir. Ya, pindahkan ke bekas yang lain. Ya. Kalau boleh. Soalan apa? Okey. Oh, ada soalan. Apa soalan dia, jenis pasir apa ya? Pasir sungai. Okey, kalau kita sedia maklum ada 2 jenis pasir, satu pasir sungai ataupun pasir lombong kan. Tak siap betul lah. Lombong kuari. Yang penting Puan Halila ya, pasir tu halus ya. Yang penting pasir tu halus. Kedua-dua jenis pasir tu boleh diguna pakai. Kalau kita tak ada pasir, apa lagi pilihan kita? Okey, sebenarnya ini dalam orang kata dalam masa-masa PKP ni nak cari pasir pun susah. Ya, kalau tak ada pasir, tuan-tuan boleh ambil tanah campuran tadi. Tuan-tuan ukur sama nisbah tadi, tapi pastikan tanah campuran tu halus lah. Halus, boleh diguna menggantikan pasir tersebut. Kalau ada pasir lagi baik. Kalau tak ada, bolehlah menggunakan tanah campuran. Okey, ada soalan lain? Selepas 5 hari sawi tumbuh 1-2 helai daun, kena alihkan ke pasu dan bekas lain. Okey. Tadi ya itu apa Puan Rabawati ya. Okey. Tadi untuk langkah-langkah selepas percambahan biji benih tu, jika semayang kita tu masih lagi rapat, ya, kita perlu buat penjarangan anak benih. Ya, penjarangan anak benih perlu dilakukan, yang mana kita perlu mengubah anak benih yang rapat tadi ke bekas yang lain. Contoh kalau kita ada bekas seperti pasu ke ataupun bekas-bekas yang kosong, daripada benih tu terbuang, baik kita ubah ke bekas yang lain. Okey. So untuk teknik yang seterusnya, kita pergi kepada kaedah penjagaan tanaman sawi Cik Salim ni ya. So perlu ni ke angkat ke Cik Salim ni? Tak apa. Okey. Okey, faham puan-puan. Sebenarnya konsep penjarangan benih ni sebenarnya adalah kita nak tanam benih katakan di kawasan luas, lapang. Saya bagi pencerahan sikit je. Boleh Cik Salim. Di kawasan luas, katakan kita nak tanam 10 meter, 20 meter, takkan satu benih kecil tu kita nak semai pakai tangan. Jadi bila kita buat konsep penjarangan, kita dah buat alur tanaman, kita boleh sambil jalan sambil kita tabur saja secara pantas. Jadi cepat kerjanya tuan-puan Cuma apabila selepas dia cambah dan tumbuh, selepas katakan seminggu, lebih kurang macam ni, benih macam ini kita nampak ada yang rapat, ada yang jarang mengikut jarak tanaman. Jarak tanaman yang sesuai untuk sawi adalah 10 meter 10 meter pula, masya-Allah. 10 cm 10 cm di dalam baris, dan antara baris 20 cm 20 cm. Okey, jadi kita boleh agak kalau terlampau rapat, kita boleh buat penjarangan lah bila kita dah nampak. Dan pilih benih yang berkualiti lah. Yang kecil tu kita keluarkan, yang cantik kita kekalkan mengikut jarak tanaman yang sesuai untuk konsep tabur terus. Okey. Soalan. Adakah sawi juga terdedah dengan ulat bener, dan bagaimana cara nanti kita kongsi je Kemal tu. Nanti kita kongsi berkenaan konsep penjagaan. Okey, jadi saya tadi terlupa tuan-puan Okey, kalau kita lihat di sini, ini pada hari pertama kita semai dan ini adalah pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga dia dah keluar. Dah cambah hari yang ketiga. Dan ini adalah hari yang ke-6. Okey, hari yang ke-6, 5 ke 6. Okey. Dan waktu sesuai untuk kita pindah adalah antara hari ke-7 dan juga hari ke-10. 7 ke 10, yang mana dia dah ada 3 hingga 4 helai daun lah. 3 hingga 4 helai daun. Okey.
Jadi kalau kita lihat di sini, contoh di sini, ini adalah hari yang ke-12 Cik Kemal ni. Ya, betul. Ini hari yang ke-12 selepas kita semai lah. Selepas kita semai Betul. Okay. So, tempoh sesuai tadi ada yang tanya soalan tadi kan. Maknanya tempoh sesuai adalah antara hari ke-7 hingga hari ke-10 Okey. Bergantung kepada kita punya keadaan penjagaan. Sebenarnya saya nak kongsi lagi tips yang keempat lah tuan-puan Sebenarnya dalam industri komersial, of course dia ada additional ataupun aksesori lain lah untuk macam mana dia nak menjaga pokok dia bagi cantik, sihat dan sebagainya. Betul. Sama juga dengan kita, contoh kalau semasa peringkat rendah macam gini dimasukkan penggalak akar. Penggalak akar untuk mempercepatkan pertumbuhan. Okey, bila akarnya cantik, bila akarnya banyak, akarnya panjang, maka pertumbuhan lebih sihat, lebih cantik lah hasil lebih tinggi. Okey. Tetapi kalau kita di rumah tuan-puan untuk kita di rumah apa kita boleh guna? Di rumah hanya mudah saja kita boleh dapati di dapur kita boleh guna bawang Cik Akmal Bawang tu tinggi kandungan oksin dan juga gibberellic lah. Gibberellin untuk proses percambahan dan juga penggalak akar lah. Jadi kita boleh tumbuk bawang kita, blender dan satu labu bawang masukkan di dalam tray semayan. Ini adalah satu benda yang kita boleh buat untuk mempercepatkan pertumbuhan akar lah. Okey. Seterusnya tuan-puan selepas kita dah pindah daripada sini hari ke-5 ke-6 hari ke-7 hingga hari ke-10 dah ada 3 hingga 4 helai daun. Masa ni sesuai untuk kita pindah. So kita tunjuk contoh kita pindah mana media tanaman yang kita nak ni. Oh ni. Okey kan. Media tanaman Okey. Contohlah ini dah ada 3 hingga 4 helai daun. Okey, saya tunjuk sini contoh tuan-puan Apabila dia ada 3 hingga 4 helai daun, sepatutnya kita dengan mudahnya kita macam gini dah ni. Pasal dia tak cukup tempoh lagi. Maknanya akar dah putus Okey, sebab itu kita ambil secara berhati-hati dan kalau lah dia punya kita rasa susah dia nak keluar, kita tekan sikit bawah dia. Okey, longgarkan bawah dia, main-main sikit, longgarkan baru kita cabut. Cabut. Okey macam ni. Macam ni. So masukkan tanam separa separa dengan pangkal dia. Okey. Okey, kita cuba lagi. Okey. Ini contoh bila terlampau longgar kena berhati-hati. Bila terlampau longgar maknanya semasa penanaman ni longgar dia punya terlampau longgar. Dia terlampau longgar, akar tak berpegang. Bila dia padat sikit, akar nanti akan berpegang secara rata dan dia senang kita nak ni. Tapi masih lagi boleh ni tuan-puan Hati-hati. Okey, kita masukkan tanam. Okey. Ini boleh masukkan 4 je ke Mal? Ya, betul. Okey, longgar ke bawah. Kalau tak longgar ke bawah, mana dia tak boleh keluar Kena berhati-hati. Hati-hati. Okey, cantik. Sebenarnya kalau umur dia dah lebih kurang 10 hari, akar dah banyak, tak ada masalah lagi. Kita boleh cabut secara cepat je Akmal Pasal apa dia dah pegang, dia dah melilit habis ke dalam tu. Dan kita boleh cabut Okey, yang terakhir sekali. Okey, ni nampak Okey. Okey, saya bagi tips yang ke berapa dah ni? Banyak tips Tips yang kelima, semasa kita pindahkan benih, kenapa pula 2-3 hari tengok benihnya kuning, pokoknya kuning, pokoknya tak hidup, air bagi. Kadang-kadang apabila kita buat lubangnya terlampau dalam. Lubangnya terlampau dalam dan bila kita tanam, akar tu tergantung, tak bersentuhan dengan media tanaman, menyebabkan air tak dapat bila kita tak ada. Sebab itu bila kita dah masuk, tekan sikit, bagi dia punya rongga-rongga tadi bersentuh, akar-akar tadi bersentuh dengan media tanaman. Okey, ni tips yang kelima kot Cik Akmal okey. So kita nak mengurangkan persepsi tangan
apa tadi, tangan panas tangan sejuk Cik Akmal okey. Maksudnya semua orang boleh menanam. Semua boleh menanam sebenarnya. Cuma dengan kena teknik yang tahu. betul semua Ya. boleh menanam dan boleh menghasilkan sayur sendiri. Okey. Okey. So ini hari yang ke-12 lah Cik Akmal okey. Okey. So hari ke-12 macam gini jadi dia. So selepas ni kita pergi pada teknik penjagaan lah. Penjagaan. Penjagaan. Ya, kita teruskan Cik Sari ni. Okey, teruskan Okey, untuk penjagaan ni sebenarnya yang rutin kita buat, satu pembajaan, yang kedua kawalan penyakit dan perosak lah. Okey. Dari segi pembajaan untuk tanaman sayur daun ni, terutamanya sawi, senang saja tuan-puan Biasanya selepas kita pindah, macam gini kita pindah, hari yang ke-5 kita bagi baja. Kita bagi baja, jarak sekurang-kurangnya kalau boleh, kalau macam saya cakap tadi, jarak antara baris sebenarnya 20 cm. Jadi kita bagi alur di tengah-tengah lah, 10 cm. Di tengah-tengah kita letakkan baja. Jangan rapat sangat dengan batang. Ini tips ke-6. Tips ke-6, jangan letak baja terlampau rapat dengan batang, boleh menyebabkan batang melecur lah. Menyebabkan pokok mati. Ini tips ke-6. Sebab itu kadang-kadang ramai suri rumah tanya, kenapa saya tanam pokok mati, bagi baja mati, bagi ni, air pun bagi. Jadi banyak benda yang kita kena tengok. Okey. So kalau di sini kita akan bagi baja di tengah-tengah lah Cik Akmal Tengah juga di tepi. Okey, jangan rapat sangat dengan batang. Sekurang-kurangnya 3 cm daripada batang Berapa anggaran Cik Sari ni? Anggarannya untuk 3 pokok ni lebih kurang 10 gram. Kalau macam gini pun 10 gram lah lebih kurang Dia sebenarnya satu pokok kadarnya adalah lebih kurang 3 gram saja sepokok. Biasanya anggaran sudu tadi Cik Akmal. Okey. Sudu putih tadi okey. Biasanya satu sudu putih ni adalah mewakili 10 gram lah. Kalau tuan nak tahu setakat mana kita nak bagi, okey. Ambil NPK, ada NPK tu. Okey, NPK. Okey, sekadar ini saja. Okey. Ini lebih kurang 10 gram. So ditabur lah secara rata. Okey. Okey. Sepatutnya bekasnya untuk 4 pokok ni dia besar sikit lah Cik Akmal, baru cantik dia sebenarnya tapi kita dalam masa PKP ni nak cari bahan pun susah. Ni bahan recycle Cik Akmal ambil belakang rumah je. Okey. So ini pada hari yang ke-5 kita bagi. Hari yang ke berapa Imam? Hari yang ke-15. 10 hari lah selepas tu. Ke-15. Hari ke-15. Hari ke-15 kita bagi tambahlah sedikit. 1 sudu setengah ataupun 15 gram untuk 3 ataupun 4 pokok. Jadi kalau kita dah tanam satu baris, kita boleh ambil sejemput sajalah sebenarnya. Satu sudu tadi kita boleh anggarkan, ambil satu sudu letak dalam piring, jemput. Jadi kita dapat rasa sejemput tu adalah untuk sebanyak ini. Jadi kita letak satu mana sejemput tadi untuk 3 pokok. Anggarannya 15 gram bila umurnya cecah 15 hari. Ya. Okey. So itu teknik pembajaan Cik Akmal So untuk dari segi siraman. Dari segi siramannya kita bagi pagi dengan petang lah. Kalau kita tanam secara bukan vertigasi, kita bagi pagi dengan petang. Yang penting kita tahu tengok. Yang penting bila kita kena responsif dengan pokok. Kita kena responsif dengan pokok, boleh tahu tengok pokok kita layu ke, tak layu ke, kuning, tak kuning, hijau, segar. So kita tahu berapa banyak kondisi air yang kita nak bagilah. Tapi biasanya kita bagi kalau secara manual, pagi sekali, petang sekali. Pagi pada pukul 8 pagi ataupun 9 pagi, petang bagi pukul 3 petang. Okey. Okey, soalan sebelum tu Cik Sari ni. Ni penggunaan baja AB daripada Encik Muhammad Khairul Nizam Khai. Khairul Nizam Khai. Okey. Terima kasih Cik Khairul Nizam sebenarnya penggunaan baja AB sebenarnya dia adalah komplit nutrien lah. Sebenarnya kita guna baja NPK lebih kepada untuk tanam di atas tanah lah. Pasal sawi ni dia hanya memerlukan kadar baja yang sedikit Jadi dan masa pun singkat dalam 25 hari kita dah boleh harvest. Maknanya sebenarnya pada peringkat kalau usahawan usahawan pertanian pada peringkat umur 7 hari dia dah start dah bagi baja AB 1.0 Cik Akmal Maknanya peringkat besar sikit pada pokok ni ada 3 helai daun, 2 helai daun dah keluar. Sudah diberi baja
AB di spray ataupun di basahkanlah dengan baja AB. Dan sebenarnya untuk sawi memadai dengan baja NPK saja Akmal Ya, tetapi kalau kita nak dapatkan hasil yang tinggi, kita boleh selang-selang banyak sebenarnya. Sebenarnya kami diminta untuk berkongsi keadaan-keadaan yang basic lah. Tapi kalau kita nak pergi kepada additional, kita nak pergi kepada advance, banyak benda yang kita boleh apply. Contohnya kita boleh guna FAA atau apa mol ikan kita panggil atau fish amino acid untuk push pokok ni lebih cepat, lebih segar, lebih cantik ataupun kita boleh guna juga organic plant booster. Kita boleh juga guna baja AB. Baja AB ni biasanya tuan-puan kita guna dalam konsep kita tanam dalam sabut. Tanam dekat sabut and then kita guna kaedah vertigasi. Cuma hidroponik. Cuma dan juga kaedah hidroponik okey, vertical farming dan sebagainya, deep flow, DFT, NFT. Okey, cuma untuk keadaan penanaman biasa kita boleh guna keadaan foliar lah. Baja AB kita boleh foliar 5 hari ataupun 7 hari sekali kita foliar untuk lebih mendapatkan hasil yang tinggi. Tetapi kalau guna baja NPK boleh berhasil tidak? Boleh berhasil juga Cik Akmal untuk sawi. Okey. Cuma hasilnya mungkin sedikit kurang Okey. Soalan Encik Muhammad Azwan, bekas minyak tu kena tebuk ke lubang ke? Ya, betul tu tuan bila spesifikasi satu bekas tanaman tu kalau tak ada lubang kita kena lubangkan. Sebagai contoh tadi bekas minuman tadi kita potong dua, jadikan dia sebagai pasu tanaman ataupun bekas tanaman. Pastikan ada lubang di bawah bekas ni untuk mengelakkan air yang kita beri pada tanaman tadi bertakung dan menyebabkan media kita terlampau lembab. So kena tebuk pakai apa? Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Kalau kat rumah tu pisau pun ada, screwdriver pun ada kan, paku pun ada, pun boleh digunakan untuk menebuk lubang. Okey, seterusnya Cik Salini, penjagaan. Okey, sebelum tu Cik Akmal pesanan daripada Urustia penerbit. Okey, pesanan penerbit. Penonton minta PM page kami. PM page kami maksudnya bagikan alamat tuan-tuan. Siapa yang cepat bagi alamat tuan-tuan untuk kita bagi hadiah berupa benih tanaman, benih sayuran. Contoh, saya bagi contoh. Ni antara jenis-jenis sayur 10 berapa jenis lebih kurang lah. Lebih kurang 5 jenis sayuran yang kita akan berikan kepada 100 peserta ataupun penonton yang awal yang PM alamat kepada kami. Alamat kediaman tuan-tuan nanti kita post. Kita post kepada tuan-tuan yang mana benih ni boleh digunakan pada masa PKP ni untuk tuan-tuan dan keluarga melakukan aktiviti penanaman penanaman di rumah. Okey, soalan seterusnya Encik Sani saya Semai daripada Encik Hamzali Yahya. Okey. Alamat mana tadi? Mana hilang dah soalan dia. Encik Hambali Yahya, pertanyaan je tadi sempat baca. Panjang soalannya. Tak sempat baca ni. Mana tu? Encik Hambali Okey, tak apa. Kita minta Ania cari dulu. Okey, Encik Sani boleh terangkan sedikit berkenaan dengan sementara tu penjagaan. Penjagaan tadi. Okey. Okey, maintenance pokok lah kita kata penyelenggaraan pokok. Macam mana kita nak maintain pokok kita bagi cantik, bagi sihat, bagi segar Okey. Selain daripada kita guna baja NPK Cik Akmal, kita juga boleh guna baja, boleh juga guna kompos bahan-bahan organik. Ada bahan organik tadi Cik Akmal. Organik. Tunjukkan Cik Akmal. Bawah ini yang berasaskan tinja ayam. Ini contohlah bahan organik telah diproses. Telah diproses. Yang penting telah diproses tuan-puan, jangan ambil daripada kandang terus letak dekat pokok. Habis pokok tu terbakar dia panas, menyebabkan lecur. Dan juga dia ada kemungkinan jangkitan bakteria lah pada tanaman kita. Okey.
contohnya yang kita telah perkenalkan, jabatan telah perkenalkan kaedah pengkomposan tadi Cik Akmal, apa nama IMO kan, Bokashi lagi kan. Kita wawarkan kepada usahawan-usahawan kita yang mana kita boleh hasilkan kompos ataupun baja tersebut untuk diguna pakai di rumah ataupun di ladang kita ya tuan-tuan Betul. Okey tuan-puan seterusnya selain daripada aplikasi macam saya cakap tadi, selain daripada aplikasi baja NPK, kompos, kita juga boleh guna kaedah foliar lah, foliar menggunakan macam-macam lah perkara. Okey. Seterusnya Cik Akmal, kita pergi kepada kaedah kawalan penyakit perosak penjagaan. Kawalan penyakit perosak. Sebelum tu Cik Sani ni kita bawa pokok yang besar ni ke depan, nampak lebih ni Ya betul. Okey. Ini baru meriah sikit Cik Akmal. Meriah sikit. Langkah yang ni kita nampak langkah jabatan dalam menghijaukan laman kita tu. Kenapa? Inilah dia punya ni kan, aspirasinya. Bila kita lihat, kita pun rasa seronok je Akmal. Okey. Okey, boleh teruskan Cik ni teruskan Okey, tadi ada soalan berkenaan dengan kawalan penyakit dan perosak Jadi penyakit dan perosak untuk sawi ni sebenarnya biasalah untuk tanaman. Kita memang adalah, kalau daun ni dia akan ada penyakitnya, contoh serangan serangga lah, ulat ratus, belalang dan juga kumbang lah utamanya yang menyerang tanaman sawi kita, menyebabkan daun kita berlubang-lubang lah. Okey. Jadi untuk biasa kalau secara komersial kita akan guna racun racun contohnya malathion, cypermethrin, deltametrin dan sebagainya dalam jarak mengikut syur yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pertanian lah. Okey, sama ada seminggu, 10 hari, 14 hari, setiap 14 hari ada syur-syur yang telah dilabelkan di belakang racun. Manakala kalau kita di rumah Cik Akmal, kalau di rumah apa benda kita nak kawal serangga secara natural lah semula jadinya. Pest repellent penghalau serangga lah. Penghalau serangga. So tuan-tuan boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah sebagai contoh serai, bawang putih, serai, cili api, daun limau purut, lagi apa Cik Sani yang kita boleh gunakan untuk mengawal serangga-serangga yang datang ke pokok kita. Daun nim. Kalau siapa yang kenal daun nim cukup bagus untuk menghalau serangga. Kita bagi tip lah satu sebagai contoh penggunaan jus bawang putih. Boleh guna macam tu boleh. Jus bawang putih tuan-tuan boleh gunakan 3 ulas 3 ulas bawang putih dicampurkan dengan 1 liter air, di blend ataupun di blender kan, dikisar halus, dan air tu tuan-tuan boleh guna untuk spray ataupun sembur pada tanaman sawi tuan-tuan. Untuk tujuan dia untuk menghalau serangga-serangga yang datang pada pokok kita. Kalau di kedai-kedai pun, kalau tuan tak nak guna racun, boleh dapati di kedai-kedai pertanian pun ada garlic oil namanya. Garlic oil kan. Garlic oil, neem oil ada di pasaran. So yang benda ni semua kita boleh guna untuk penanaman di rumah Di rumah ni kalau boleh kita tak payahlah pakai racun tuan-puan. Kita nak makanan yang sihat, takkan benda yang kita nak makan sendiri kita tanam sendiri, kita nak sembur racun Cik Akmal Yalah, kita guna benda-benda yang sihat, benda yang selamat untuk dimakan. Kalau boleh benda tu langsung tak ada racun Jadi kita guna kaedah-kaedah natural Cik Akmal Okey, selain daripada masalah serangan serangga tadi Cik Akmal, kita ada juga masalah penyakit. Biasanya penyakit ni disebabkan oleh kulat lah, fungus Iaitu kita ada penyakit panggil soft rot ataupun reput lembut yang kedua penyakit damping off damping off ni lecuh anak benih. Semasa peringkat macam gini kita lihat benih kita semua batangnya di pangkal tu dia melecuh Cik Akmal. Itu kita panggil sebagai penyakit damping off ataupun lecuh anak benih. Lecuh anak benih disebabkan oleh fitium lah fitium Okey. Seterusnya kita ada penyakit dipanggil sebagai leaf blight lah, leaf blight kan, ataupun hawa daun kan. Maknanya benda-benda ni
kita boleh kawal sebenarnya macam tadi, kalau di secara komersialnya kalau racun kita boleh guna Mancozeb, Entrecol, lagi apa nama, apa lagi, Propinet tu, Entrecol lah. Okey. Benomil dan sebagainya lah. Kalau yang untuk Vitium ni yang disyorkan adalah Previcure lah, tapi mahal lah. 1 liter pun 180, tak sesuai untuk di rumah kan Encik Akmal. Jadi untuk kawalan fungus ni kita boleh guna tadi macam Encik Akmal cakap, sebenarnya garlic oil tu ada dua function lah. Garlic oil ni dia ada function untuk mengelakkan serangga dan juga mengurangkan serangan kulat. Encik Akmal. Okey. So, kita dah jaga pokok kita dah cantik macam gini Encik Akmal. Apa lagi yang kita tunggu? Maknanya selepas kita dah maintain tadi, kalau kita guna kaedah secara pest repellent semula jadi, menghalau serangga semula jadi Encik Akmal, kita boleh spray apabila kita nampak serangan, apabila nampak kehadiran serangan penyakit ke perosak, nampak pokok kita ada masalah, kita spray. Tapi kalau apa pokok tak bermasalah, kalau guna pest repellent boleh spray je Encik Akmal, tak ada masalah kan, pasal kita guna kawalan semula jadi. Jadi kita boleh spray setiap 5 hari sekali. Okey, kalau guna kaedah pest repellent lah. Pest repellent. Tak ada efek pun. Tak ada efek pun. Okey, insya-Allah. Cuma boleh menghalau serangga je. Okey, sekarang pokok kita dah besar Encik Akmal. Okey, apa lagi yang kita tunggu Encik Akmal? Inilah saat-saat ini tunggu-tunggu. Tunggu semua. Okey, saya cerita sikit berkenaan dengan saya kongsikan sikit berkenaan dengan kutipan hasil tuan-tuan ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan di rumah, sawi mengambil masa sekitar 26 hingga ke 30 hari untuk dia membesar seperti ini ya. Maksudnya selepas kita tanam, dia mengambil masa lebih kurang dalam 26 ke 30 hari. So dalam masa 26 ke 30 hari tu kita dah boleh menuai hasil. Inilah hasilnya tadi daripada kita semai, daripada kita belajar menyemai dari segi apa penjagaan dari apa semua. Inilah hasilnya tuan-tuan ya. Tengok tuan-tuan ya, gemuk, sihat. Kalau macam ni nak makan pun seronok. Lepas tu kalau kita buat banyak tuan-tuan ya, kita boleh menambahkan pendapatan isi rumah kita, yang mana kita boleh jual pada jiran-jiran ya. Dan paling penting, sayur yang kita tanam ni kita tahu bila kita sembuh biopest tadi, ya, bila kita baja, dan yang paling penting selamat dimakan. Itu yang paling penting. Selamat dimakan. Okey, untuk kutipan hasil masa yang sesuai tadi 26 ke 30 hari selepas kita tanam. Cara kita untuk mengutip hasil ni kita boleh terpulang pada penonton, sama ada nak tarik terus. Saya ni contoh, nak tarik sekali dengan akar pun boleh. Ni selepas 26 ke keburai dah. Okey. Selepas 26 ke 30 hari tuan-tuan boleh harvest sayur tuan-tuan dengan kaedah menarik keluar akar tersebut. Dan yang kedua, tuan-tuan boleh memotong pangkal sayur ni menggunakan gunting ataupun sketius ya tuan-tuan ya. Okey, saya ambil yang depan ni. Ni sebagai contoh, kita potong. Okey, ni hasil daripada kaedah ataupun teknik penanaman yang kita buat tadi ya. Ni dua. So dianggarkan ya berat satu pokok sawi ni sekitar 100 ke 150 gram untuk satu pokok. Tengok tuan-tuan, kalau macam ni, kalau masak untuk satu keluarga 2 orang ataupun 3 orang cukup je saya ni ya. 3-4 pokok pun dah cukup dah. Yang lebih ni tuan-tuan boleh nak sedekah ke, nak jual pada jiran pun boleh. Di samping tu kalau tuan-tuan dah mahir menanam ya sayur-sayuran ni, dia boleh menjana pendapatan isi rumah tuan-tuan. Okey, ini kaedah pengutipan hasil dia ya. Tengok tuan-tuan, crunchy, banyak daun, sihat ya. Okey, daripada apa tadi saya nak nilai tambah dari segi sisa tanaman tadi, tuan-tuan juga boleh gunakan akar ataupun lebihan daun tua ya. Contoh daun-daun yang tak boleh makan tu, tuan-tuan boleh gunakan ataupun jadikan ia sebagai kompos, yang mana kompos tu nanti kita boleh guna untuk penanaman seterusnya ya tuan-tuan ya.
Ada penambahan lagi Cik Salini ya berkenaan dengan penurunan hasil? Ya, itulah Cik Akmal. Ini sebenarnya itulah saya cuma nak bagi apa view kepada penonton lah. Ya betul. Maknanya apabila kita dah harvest macam gini dan kita makan memang rasanya seronok lain macam lah Cik Akmal. Seronok memang lain macam, rasa puasnya lain macam. Itulah sebenarnya terapi jiwa dalam penanam, dalam menghijaukan tanaman kita. Okey. Dan sekarang pun Cik Akmal, selain daripada seronoknya makan, seronoknya rasa, terapi jiwa, sebenarnya menjimatkan poket kita Cik Akmal. Betul, menjimatkan belanja dapur kita. Itu Sekali yang paling penting. berapa harga sekilo Cik Akmal sekarang ni? Saya dipahamkan sawi RM9 saya rasa sekarang ni. lebih kurang Cik Salini sekilo. Mahal sekarang ni. Setengah tempat saya tengok sampai dalam RM9 sekilo. Ya Allah, dalam mahal. keadaan PKP ni semua harga naik so ada alangkah baiknya tuan-tuan bersama keluarga tuan-tuan boleh menjalankan aktiviti menanam ni di samping tadi yang boleh menyihatkan badan semua tu. Yang paling penting juga untuk tuan-tuan tahu dapat menjimatkan belanja dapur dan menghasilkan sayur yang selamat dimakan. Okey. Betul, So Cik Salini macam mana kita? Selain daripada tu Cik Akmal, kalau mana-mana yang dah boleh tanam, dah cantik, jadinya hasilnya tinggi, boleh jadikan pendapatan sampingan Cik Akmal. Betul. Boleh jadi bisnes, boleh jadi farmers, boleh jadi usahawan tani. Jadi benda ni memang satu benda yang bermanfaat lah, bermanfaat. Okey, kita ada soalan ni? Ada soalan tu Siapa tu? Tulisan je. Okey. Selepas tu boleh ke tumbuh semula? Ini saya pernah buat kajian lah sedikit kan. Keluarga Brassica ni selepas kita harvest, dia akan tumbuh kembali, tapi kualiti sayur yang kita akan dapat tak mengikut spesies yang kita tanam pada peringkat awal tadi. Maksudnya sawi tu mungkin dia agak sedikit dia jadi macam renek dan hasil dia ataupun kualiti sayur tadi kurang berbanding dengan kita tanam yang baru. Okey, soalan yang seterusnya daripada Encik Wan Bakar, tanah boleh guna untuk tanam tanaman semula, maksudnya tanah yang digunakan tadi boleh digunakan balik ke Cik Salini? Boleh. Okey. Sebenarnya untuk kita guna semula media tanaman, yang penting kita melihat kepada potensi penanaman kita yang sebelumnya. Kalau kita tanam tu tanaman kita sehat, cantik, tidak ada masalah langsung, tidak ada kesan serangan kulak, terutamanya dan juga serangan bakteria, maknanya kita boleh tanam semula. Tetapi kalau kita lihat tanaman kita tu pun masalah Cik Akmal, maknanya banyak kena penyakit, banyak kena serangan kulat, yang berlendir, berair, maknanya kita perlu buat rawatan ataupun kita gunalah media yang baru. Okey Cik Akmal, boleh kita guna pakai. Ada soalan lagi daripada Encik Amran Ali. Untuk sawi berapa paras tinggi tanah pasu? Macam yang saya cakap tadi tuan-tuan, kita dah sentuh tadi. Bila soalan dia untuk sawi berapa paras tinggi tanah pasu? Maksudnya tanah yang kita gunakan tinggi buat media ni. Okey, dia akar dia 5 cm je. Ini 5 ke 8 Tengok akar lah. Untuk sawi berapa paras tinggi tanah pasu? Tanah pasu. Maksudnya tanah dalam ni lah, dalam bekas. Okey, untuk makluman tuan, bila kita membeli bekas tanaman ni, setiap bekas tanaman tu dia dah ada satu paras yang mana paras yang sesuai untuk kita masukkan tanah ke dalam bekas tanaman ni. So biasa kalau ada pasu, boleh ambil pasu contoh yang bawah tu. Okey, ini contoh draft kalau boleh jangan terlampau penuh biar ada sedikit paras lebih. Macam ni kalau pasu dia akan ada satu level ataupun paras yang mana tanah tu sehingga paras ini saja. Tuan-tuan Okey. Okey, kita dah sampai penutup Cik Salini. Betul Cik Akmal. Kita rasa seronok hari ni berkongsi dengan tuan-puan semua semasa tempoh PKP, dapat bersama-sama kita memeriahkan aspirasi Jabatan Pertanian untuk meningkatkan keboleh capaian dalam stokpil makanan negara. Betul. Okey.
supaya kita kalau berlaku krisis ke apa ke, kita boleh survive dengan makanan sendiri, Cik Akmal. Jangan kita mengharapkan negara lain. Macam sekarang ni tak boleh import, tak boleh ekspor. Banyak masalah, Cik Akmal. Jadi kita kena sedar masing-masing cuba bersama-sama dengan Jabatan Pertanian untuk memeriahkan industri tanaman negara, Cik Akmal. Okey. Yang penting kita boleh makan sayur sendiri, kita juga yang sihat, kita yang enjoy, kita yang selamat, Cik Akmal. Jimat poket, okey. Dapat menjimat poket. Jimat belanja dapur, Cik Akmal. Okey. Jadi penutup, Cik Akmal, kita ni dalam program Jom Menanam, yang telah dianjurkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia, telah sampai ke penghujung, Cik Akmal. Telah sampai penghujung kita ni. Jadi kita akan bersiaran lagi di lain masa nanti kemudian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, terus ikuti page kami. Kalau ikutkan pada minggu hadapan akan ada tajuk yang lain yang mana kita akan war-warkan dalam page Jabatan Pertanian Malaysia. Diminta tuan-tuan ikuti dan share lagi dan dapat berkongsi dengan lagi ramai penonton, ya. So kata penutup di sini. Akhir kata tuan-puan, kalau ada silapan daripada kami, daripada urusan Jabatan Pertanian, kami mohon maaf. Dan kami menyerulah sama-sama kita hijaukan laman kita. Sama-sama kita tingkatkan makanan negara. Dan sama-sama kita menyahut aspirasi kerajaan sekarang. Stay at home. Kita jaga kita, Cik Akmal. Amalkan kebersihan selalu. Basuh tangan selalu, ya. Kena sentiasa bersih. Ya, amalkan penjarakan sosial. Betul, Cik Akmal. Ya, kita pasti menang. Ya, kita pasti menang, Cik Akmal. #Jom Menanam. Yes. So kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih semua menonton dan Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih semua.